Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan info politik yang panas dari channel ini. Kita dikejutkan dengan pelbagai isu hangat di Malaysia berkaitan dengan politik, berkaitan dengan penahanan SPRM, berkaitan dengan penangkapan polis, laporan polis, dan sebagainya. Kita digemparkan dengan banyak pendedahan dari SPRM berkaitan dengan Jerung Besar yang berjaya ditangkap, Tan Sri, ahli perniagaan, dan sebagainya. Kita melihat tangkapan yang banyak berlaku. Ada juga menyatakan ada tangkapan dari SPRM yang mendedahkan berkaitan dengan rasuah RM640,000 untuk menyelamatkan status ataupun menyelamatkan anak Tan Sri Muhyiddin Yassin supaya ditangkap, supaya kedua-dua pribadi iaitu Datuk Roy dan juga pegawai SPRM itu yang ditangkap tetapi bukan anak Muhyiddin Yassin. Nah, jadi banyak spekulasi, banyak pendedahan kita dengar. Hari ini pula satu tangkapan yang besar yang mengejutkan. Ini adalah tangkapan polis yang mengejutkan, di mana dalam sebuah artikel mengesahkan lelaki ditahan lebih RM24,8 juta yang dicuri dari Badan Pembangunan Kelantan. Nah, saudara-saudara, ini pasti satu lagi tangkapan yang besar. Ini pula adalah tangkapan dari polis. Dalam satu artikel mengesahkan, polis malam tadi menahan seorang lelaki yang disyaki menyeleweng lebih RM24,8 juta daripada Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan ataupun Kesedar. Siasatan awal polis mendapati lelaki yang merupakan penolong akauntan telah melakukan 194 transaksi sejak 2016 dengan memindahkan sejumlah RM24,8 juta daripada akaun Kesedar Kemajuan Kelantan Selatan ke akaun sebuah syarikat miliknya. Nah, ini satu pendedahan yang panas, satu pendedahan yang pasti mengejutkan. Mengejutkan ramai orang. Kenapa? Ini terutamanya kepada pemimpin yang dilihat mungkin pernah terlibat rasuah di Malaysia. Tidak kira sebagai pemimpin hari ini, ataupun sebagai pembangkang hari ini, ataupun pernah menjadi Perdana Menteri. Contohnya, Muhyiddin Yassin yang menerima 7 pertuduhan hari ini. Begitu juga Tun Dr. Mahathir yang pernah juga didakwa, yang pernah terdapat kabar angin, ataupun spekulasi RM100 bilion yang tiris, yang hilang semasa pentadbiran Perdana Menteri pada ketika itu, iaitu Tun Dr. Mahathir sepanjang 22 tahun memerintah. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, ini satu lagi penangkapan yang mengejutkan ramai, disebabkan setiap yang bersalah, setiap yang didapati bersalah, sudah pasti akan mendapatkan hukumannya, akan mendapatkan tindakan undang-undang. Seperti apa yang berlaku dalam artikel ini yang diterbitkan pada 27 Mei, lelaki ditahan lebih RM24,8 juta yang dicuri dari Badan Pembangunan Kelantan. Jadi bagi saya ini satu benda yang pasti tidak disukai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan berkaitan dengan RM4,5 triliun yang pernah dinyatakan Perdana Menteri lesap RM4,5 triliun sepanjang 26 tahun kebelakangan ini juga menjadi salah satu faktor untuk kehilangan tersebut. Bagi saya ini satu lagi kehilangan yang pasti mengejutkan ramai dan satu benda yang rakyat pasti tidak suka. Nah, dalam artikel ini lelaki tersebut ditahan
Karena lebih RM24,8 juta yang dicuri dan dimasukkan ke akun milik syarikatnya. Jadi apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Anda dipersilakan untuk tekan butang like, Anda boleh share video ini dan tekan butang subscribe. Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan bapak semua yang saya amat hormati sekalian, terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan info-info yang hangat politik di Malaysia hari ini. Saudara-saudara, akhirnya setelah kita mendengar beberapa spekulasi sebelum ini bahawa kononnya apa yang akan berlaku kepada Muhyiddin Yassin sekiranya Tun Dr. Mahathir dan Tan Sri Abdul Hadi Awang mengadakan gabungan politik yang baru dan PAS meninggalkan PN. Apa pula yang akan berlaku kepada Muhyiddin Yassin? Nah, hari ini pula lain yang terjadi di mana satu kenyataan dari Hadi Awang sendiri mengesahkan beliau telah dipelawa ataupun telah diajak untuk menyertai kerajaan perpaduan. Makna kata untuk menyertai Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nah, saudara-saudara, kalau perkara ini menjadi satu realiti, perkara ini menjadi kenyataan, sudah pasti apa lagi yang boleh dibuat oleh Mahyadin, apalagi yang boleh dibuat oleh Muhyiddin Yassin tanpa PAS di dalam Perikatan Nasional, di mana parti PAS adalah parti yang terbanyak menang kerusi semasa pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Saudara-saudara, pengakuan Hadi yang mengejutkan. Hadi sahkan ada pihak hubunginya tawar PAS sertai kerajaan campuran. Persoalan yang bermain di pikiran saya, siapakah yang menghubungi Tan Sri Abdul Hadi Awang? Adakah Zahid Hamidi ataupun adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri ataupun mungkin pemimpin-pemimpin di dalam kabinet kerajaan perpaduan? Nah, ini menjadi persoalan. Adakah Hadi Awang akan membawa PAS untuk masuk ke dalam kerajaan perpaduan? Dan persoalannya, mahukah Hadi Awang, Tan Sri Adi Awang, Presiden PAS itu, yang hari ini adalah timbalan pengerusi Perikatan Nasional, yang masuk kerajaan perpaduan? Dan apa jaminan Hadi Awang sekiranya beliau menyertai kerajaan perpaduan pula? Nah, itu menjadi persoalan saya. Dalam sebuah artikel mengesahkan, Tan Sri Abdul Hadi Awang mengesahkan terdapat beberapa individu yang menghubunginya dengan membuat tawaran untuk menyertai kerajaan campuran PH UMNO yang diterajui Datuk Seri Anwar Ibrahim. Presiden PAS memberitahu tawaran dibuat individu penting dalam kerajaan campuran itu atas alasan parti tersebut memiliki kerusi paling banyak jika dibandingkan parti-parti lain seperti DAP, PKR, dan UMNO. Ada beberapa orang kerajaan hubungi, ajak saya berjumpa untuk menawarkan PAS supaya menyertai kerajaan perpaduan ketika ini, kata Hadi, dipetik laporan BH. Hadi terdahulu hadir ke majlis pelancaran buku Jejak Nabi Muhammad dan syarahan perdana di Pusat Dagangan Dunia, Kuala Lumpur WTC. Bagaimanapun, Hadi berkata tawaran tersebut terlalu sukar untuk diterima, memandangkan PAS sudah berada dalam Perikatan Nasional dan tawaran tersebut dilihat tidak adil kepada mereka yang selaku parti terbesar di negara yang memenangi banyak kerusi pada PRU 15. Ada orang hubungi saya, beberapa orang berjumpa dengan tawaran-tawaran supaya PAS menyertai kerajaan kerana PAS paling besar, yaitu 43 kerusi, PKR 30. Dalam keadaan itu, 19 kerusi PKR Melayu, di EPI 3 orang Melayu. Kerajaan didominasi oleh bukan Melayu. Dia nak ajak PAS, tapi PAS duduk belakang, bukan duduk di depan. Patutnya bila buat kerajaan yang paling besar memimpin, katanya lagi. Nah, saudara-saudara, persoalan yang bermain di pikiran saya dalam spekulasi yang pernah dibuat sebelum ini, apa jaminan PAS untuk masuk dalam kerajaan perpaduan?
Adakah sekurang-kurangnya Hadi Awang akan menjadi timbalan Perdana Menteri dan akan ada rombakan kabinet bakal berlaku? Itu menjadi persoalan saya. Kalau benar-benar PAS menerima tawaran tersebut. Disebabkan rang undang-undang lompat parti yang diluluskan hanyalah satu blok keluar dari gabungan. Itu baru dapat dikatakan boleh untuk keluar dari gabungan. Tetapi untuk meletakkan jawatan, untuk membawa kerusi parlimen keluar dari parti adalah tidak dibolehkan. Itu yang saya tahu setakat ini. Jadi, saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini.